Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bi da'watihi waqtada bi sunnatihi wa jahada fi sabilihi ila yaumi la raiba fihi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una. Ya Allah, jangan kau jadikan di kalangan kami dan jangan kau jadikan apa yang ada pada kami dan jangan kau jadikan mereka yang bersama-sama dengan kami syaqiyyan wala matruda, mendapat penderitaan dan juga kesengsaraan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, engkau terangilah hati-hati kami ini dengan cahaya hidayahmu. Kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada, sebagaimana engkau telah menerangi bumi ini dengan cahaya matahari selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunazzimu jayshuhu wa fi sabihati yawm as-sabi' 'ashara min Ramadan min as-sanah ath-thaniyah lil hijrah yawm ma'rakah Badr al-kubra nazzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junudi lil qital faj'alahum sufufan mutarasatin kama yushiru ilayhi al-Qur'an biqawlihi ta'ala Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallah. Yang dimuliakan untuk penghulu, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih lagi membincangkan tentang peperangan Badar yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil sebagai seorang yang beriman pada Rasulullah, beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Melainkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang yang dia kata dia beriman kepada kitab tapi dia menolak hadis, kan? Seperti Qasim Ahmad. Qasim Ahmad ni orang semua dah tahu dia tolak hadis. Dia tak tolak Quran, dia tolak hadis. Tapi tuan-tuan yang lagi teruk, yang tolak Quran dan juga tolak hadis, tak nak ambil dalam kehidupannya. Lagi teruk dari Qasim Ahmad. Tak pernah haram dah, tak pernah diharamkan, puluhan tahun hidup dalam masyarakat kita. Dia tolak Quran, dia tolak hadis dalam masa yang sama. Qasim Ahmad dia declare terang-terang betul-betul. Dia tolak hadis, dia ambil Quran. Tapi lagi teruk, golongan nasionalis, golongan kapitalis, golongan sosialis, bapa kepada segalanya ni sekular, mereka tolak Quran dan hadis. Terang-terang, puluhan tahun hidup dalam masyarakat, puluhan tahun bermuamalah dengan kita, berurus niaga dengan kita, berjual beli dengan kita, sewa menyewa dengan kita. Ini lagi teruk daripada Qasim Ahmad. Tolak Quran, tolak hadis sama sekali. Sebab mana ada dalam perjuangan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang memperjuangkan
pemikiran-pemikiran sedemikian seperti nasionalis, kapitalis, sosialis dan segala-galanya tadi. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang begitu teliti dalam setiap takhtit perancangan dia. Kalau dulu kita bincang tentang takhtit Rasulullah ketika berhijrah, begitu juga dalam strategi peperangan Rasulullah sangat teliti dalam peperangan ini. Sebab tu Rasulullah menerima pandangan sahabat yang ada pengalaman. Dia tahu kita ni berperang ni letih, lagi-lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Kita berpuasa, orang kafir tak puasa. Mereka akan cari kawasan-kawasan yang ada air. Sahabat cadangkan pada Rasulullah. Jadi kita akan jaga pos-pos ini, tempat-tempat ni. Kita jaga tempat-tempat ni. Rasulullah terima cadangan sahabat tadi. Maka inilah yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yunazzimu jaishahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun, teratur tentera-tenteranya. Sebab tu pernah disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-haqqu bilan nizam yaghlibul batil bin nizam. Al-haq, kebenaran yang tidak ada tanzim, yang tidak tersusun dengan rapi, yaghlibul batil bin nizam, akan dikalahkan, ditewaskan dengan kebatilan yang tersusun dengan rapi. Ada organisasi yang baik. Kita tuan-tuan, kalau kita nak bawa kebenaran, nak bawa dakwah dalam kehidupan kita, perlu kepada tanzim, penyusunan yang rapi, perlu kepada organisasi, dan perlu kepada perancangan yang baik. Tak boleh main sembrono saja. Islam agama yang indah. Kenapa? Kerana mereka yang membenci Islam akan mencari ruang-ruang supaya mereka boleh mencari kelemahan-kelemahan di situ. Sebab tu macam program yang baru kita buat, Street Dakwah namanya. Street Dakwah ni kita nak ajar orang bahawa sembahyang ni boleh di mana-mana saja. Sembahyang ni boleh di mana-mana saja. Nak bagi signal pada masyarakat bahawa sembahyang wajib, kamu berada di mana-mana kamu kena sembahyang. Sama ada kamu di pasar, sama ada kamu di jalanan, sama ada di tempat permainan dan sebagainya. Perlu tersusun rapi. Lepas tu bila kita buat street dakwah ni, kita sembahyang depan Sogo. Tak ramai yang kita kata ada yang ikut, ada yang tengok saja. Rasa pelik. Depan Sogo, yang pernah pergi pernah pergi Kuala Lumpur tu, Sogo kan depan dia orang lalu lalang. Orang lalu lalang, depan dia pintu masuknya, kita solat depan tu. Solat Asar. Tak kurang ada yang memerhati, tak kurang juga ada yang mengejek, dan tak kurang juga ada yang memberikan sokongan. Sebab tu ni kita nak ajar. Dekat pejabat boleh sembahyang sebenarnya. Dekat tempat kerja boleh sembahyang sebenarnya. Jadi nak bawa Islam, nak bawa dakwah Islamiah ini, dia perlu tersusun dengan rapi, sebagaimana yang dicontohi oleh Rasulullah. Kalau tak, ruang-ruang yang ada di situ akan digunakan oleh mereka yang memusuhi Islam sebagai backfire pada kita balik. Bola tanggung balik pada kita. Sebab tu bila tersusun dengan rapi,
siap persediaannya, siap rujukannya, kenapa begini, bagaimana begini, boleh begini, maka apa juga dakwaan-dakwaan fitnah yang datang selepas itu dapat kita jelaskan dan dapat kita terangkan. Lain kita buat main sempurna saja. Kerana itu pentingnya penyusunan secara tanzim tersusun ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah dalam surah As-Saff ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Hanya senya Allah Ta'ala ini kasih, sayang, cinta allazina yuqatiluna fi sabilihi, mereka yang berjihad di jalannya, mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan jihad ini banyak sebagaimana yang disebut oleh Sa'id Hawa satu di dalam kitabnya Al-Islam, gitu juga yang disebut oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab yang terbarunya Al-Jihad. Banyak jihad. Ada orang jihad ekonomi, ada orang jihad pendidikan. Jihad ekonomi, dia memperjuangkan ekonomi Islam. Jihad pendidikan, dia memperjuangkan pendidikan Islam. Pendidikan yang berteraskan Islam. Kalau kita lihat yang ada sebelum-sebelum ini, kebanyakannya berteraskan dan berorientasikan ujian ataupun peperiksaan semata-mata. Mereka yang terlibat dalam pendidikan ni maklum, tahu. Sebab apa di sekolah rendah belajar ilmu tauhid, ada silibus dalam SRA ilmu tauhid, ada silibus dalam SRA fiqh, tasawuf, sirah, tajwid. Tapi kenapa bila dia sekolah menengah tak boleh diaplikasi benda ni dalam kehidupan dia? Kenapa? Kerana asasnya berteraskan kepada ujian, peperiksaan semata-mata. Bukan sebagaimana yang dituntut dalam agama. Jadi ada orang yang berjihad dalam pendidikan, jihad dalam ekonomi, jihad dalam masyarakat. Semua ni banyak jihad. Dan ini sudah tentu tidak banyak halangan-halangannya. Ada halangan tapi tak besar, tak banyak halangan. Sebagaimana yang terukir dalam sejarah-sejarah yang terdahulu, jihad yang terbesar, kalimatu haqqin inda sultanil jair, berkata benar di hadapan sultan ataupun pemerintah yang jair, zalim. Iaitu jihad dalam bentuk politik Islam. Kuasa. Nabi Allah Musa dengan Fir'aun. Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud. Maknanya ini jihad yang paling besar, iaitu menumbangkan kezaliman. Bila tumbang saja kezaliman ni, nak jihad ekonomi, nak jihad pendidikan, nak jihad segalanya,
ruang dan jalan itu lagi senang dan lagi mudah. Walaupun sebelum ini dah ada ruang jalan. Adanya bank Islam, adanya pinjaman Islam, adanya pajak gadai secara Islam, adanya peniaga-peniaga Muslim, ada ruang. Tetapi ruang itu selagi tidak mengusik pemerintah yang zalim, maka takkan ada apa-apa. Tetapi kalau ruang itu digunakan untuk menegur kalimatu haq inda sultanil jair, maka ruang itu akan ditutup serta-merta. Ekonomi yang hebat dalam masa yang sama dia menutup ruang-ruang ekonomi kapitalis dan sosialis, maka pada masa itu ekonomi Islam ni akan disekat. Pendidikan Islam yang hebat mampu dia mentarbiyah, mendidik, memahamkan anak-anak buah dan anak-anak muridnya tentang jihad fil Islam, maka dalam masa yang sama tak lama sekolah tu pasti akan tutup. Tapi kalau sekadar dia nak hafaz Quran, sekadar dia nak baca kitab, biarlah, teruskan. Tapi kalau dia baca kitab, dia buka kitab usul fiqh, bahas pula sampai qawaidul faqihah, bahas pula sampai maqasid syariah, maka dia akan bertemu dengan perkara-perkara ni. Perbahasan tentang maqasid ni wujud pada kurun ke-13. Tapi pada masa tu ibaratnya ilmu ni orang tak berapa pandang. Sebab apa? Sebab masa tu dah ada khalifah Islamiyah. Sebab masa tu dah ada pemerintahan secara Islam. Sebab masa itu telah dilaksanakan syariat Allah. Maka ulama mengarang saja. Rupanya mutiara yang disimpan begitu lama sangat-sangat diperlukan oleh umat pada akhir zaman ini, iaitu maqasidus syariah, ilmu maqasid. Maka perkara ini perlu dirancang secara tersusun, secara rapi. Sebab tu Allah Ta'ala mengasihi orang yang berjihad begini. Dia tak ngasihi orang yang berjihad, aku nak jihad pendidikan, seorang-seorang dia je buka tahfiz, seorang-seorang dia je buka sekolah, balik-balik hujung dia kira untung. Satu kepala yuran 200. Kalau aku ada 500 pelajar, satu bulan aku boleh dapat 10,000. Pergi ke situ pula, bukan jihad pendidikan. Itu baru yuran belajar katanya. Tolak-tolak kos guru, semua kos-kos dalam 6,000. Aku ada 4,000. Sebab apa? Sebab dia seorang. Cuba dia duduk dalam jemaah. Yuqatiluna fi sabilillah. Ini mereka. Allah takkanlah kata kamu jihad seorang-seorang. Tak. Yuqatiluna jama'. Qatalani. Qatalu tu fi'lul madi. Yuqatilu, yuqatilani, yuqatiluna jamaknya. Kalau berjuang seseorang, tentu Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu. Kamu jihadlah seorang-seorang. Allah Ta'ala suka orang yang jihad seorang. Tak. Allah Ta'ala suka mereka yang berjihad. Mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Yang saya sebut tadi dalam pendidikan ke dalam ekonomi. Tapi yang besarnya kita tengok dalam sejarah, iaitu menentang kezaliman pemerintah.
Itu jihad yang besar. Dalam keadaan apa? Saffah, dalam jamaah. Tak jihad seorang-seorang. Jadi kalau dia jihad ekonomi, dia seorang-seorang saja, tidak menepati kehendak Al-Quran. Kalau dia jihad pendidikan, dia seorang-seorang je buka sekolah, tidak menepati kehendak Quran ini, yang suruh kita berjihad ni berjemaah sama-sama. Ka'annahum bunyanum marsus, sebagaimana tersusunnya rapi. Rasas ni peluru. Kalau tengok apa nama M60 tu, yang peluru dia tersusun je, itu rasas. Jadi marsus ni dia tersusun rapi. Macam mana tersusun peluru tu, jadi begitulah orang yang duduk dalam jemaah ni saling kuat menguatkan. Kalau dia seorang saja, semua orang ada kelemahan. Siapa nak menampung kelemahan-kelemahan dia tersebut. Jadi itulah kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat tersusun rapi dalam menyusun tentera-tenteranya. Lepas tu Rasulullah teliti, yang ini kemahirannya apa dekat sini, yang ini kemahirannya apa dekat sini. Yang ini dia mahir berkuda dalam peperangan kan, ini kemahirannya berkuda, Rasulullah letak. Seperti Miqdad al-Amru, kemahirannya adalah berkuda, Rasulullah letak kat depan. Yang ini posisi sebagai seorang sahabiah wanita, Nusaibah, berkemahiran dalam merawat, Rasulullah letak posisinya sebagai klinik bergerak, bantu sahabat-sahabat. Yang ini posisinya mahir mengajar, yang ini posisinya mempunyai ilmu dan boleh menyampaikan ilmu. Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah sebelum hijrah Rasulullah. Pada Bai'atul Aqabah yang pertama hanya datang sekitar beberapa daripada kaum As dan juga Khazraj datang jumpa Rasulullah untuk berbai'ah. Kemudian mereka balik, Rasulullah tak biarkan seorang. Tengok sahabat Mus'ab bin Umair ni, dia ada kemampuan untuk mengajar. Rasulullah hantar ke Madinah, ajar semua, jadi naqib. Dan datang balik tahun depannya 70 orang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji taat setia. Ni tersusunnya rapi, bukan Rasulullah main hantar aja. Tengok Khalid bin Al-Walid, pakar mahir dalam peperangan, letak posisi yang betul. Gitulah kita dalam menyampaikan dakwah, tengok kemahirannya macam mana, letak dia pada posisi yang betul. Dia yang jenis berani ke hadapan, bagi dia depan masyarakat. Dia yang jenis kita kata berada di belakang tabir, sebagai kita kata menyusun strategi dan sebagainya, letak dia posisi di situ. Sebab setiap orang ni beza, beza kemahirannya. Dan setiap apa juga sumbangan kepada Islam akan dikira sebagai satu jihad. Jangan kita kata aku ni duduk belakang apa sumbangan. Tak. Ada idea kita, ada perancangan kita, sumbangan untuk Islam dikira sebagai satu jihad. Sebab tu kita perlu bekerja dalam dakwah Islamiah ini dalam berjamaah. Itu seperti saffan ka'annahum buryanun marsus, barulah bertepatan dengan kehendak Al-Quran ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, insyaAllah kita akan sambung pada perbincangan kita akan datang. Dalam satu perkara lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam yasduru awamiruhu li jaishi. Wallahu taala alam. Sekadar itu sahaja yang boleh dikongsikan bersama. Ma asabakum min hasanatin fa minallah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi, kullun min indillah. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa shifaa'an min kulli da'.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفي عافية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Sama kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga suratul Asr. Sallallahu ala Muhammad.